Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrunillah. Pagi ini insyaAllah kita dapat meneruskan pengajian tadabbur secara tematik, secara bertajuk atau maudhu'i berdasarkan kepada buku saya, iaitu buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan dan puan yang belum memiliki buku dan berhajat untuk mendapatkannya, bolehlah menghubungi pihak admin. Tuan-tuan yang memiliki buku, kuliah kita pagi ini insya-Allah berada pada halaman 15. Pada kuliah lalu saya menyebut tentang hubungan manusia dan jin. Jin itu satu makhluk yang hidup bersama manusia di bumi. Jadi sebagai khalifah di bumi ini kita perlu mengenali siapa jin ini. Kerana daripada golongan jin ini ada yang disebut syaitan minal jin tadi. Golongan jahat ini, mereka adalah musuh kita. Sebab itu kita kenal mereka ini. Kuliah yang lalu saya telah membacakan 5 ayat dari surah Jin, surah 72. Hari ini, pagi ini insya-Allah tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama membaca surah 46, ayat 29 hingga 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinn يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Surah 46 ya, ayat 29-32. Dan ingatlah peristiwa ketika kami menghalalkan satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah setengahnya kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya dan menyebarkan Al-Quran itu dengan memberi peringatan dan amaran. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya, lagi memandu kepada kebenaran, kepada tauhid dan ke jalan yang lurus. Wahai kaum kami, sahutlah seruan Rasul yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu kepadanya, supaya Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan sesiapa yang tidak menyahut seruan Rasul yang mengajaknya ke jalan Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan azab, walau kemana sahaja dia melarikan diri di bumi, dan dia tidak akan beroleh
sesiapa pun yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang membelanya. Mereka yang demikian sifatnya adalah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ayat ni yang tuan-tuan dan puan menceritakan bagaimana sekelompok jin datang kepada Nabi mendengar tentang Al-Quran. Mereka belajar Islam daripada Nabi. Ini ayat ni menjadi dalil. Ya. Jadi setelah mereka mendengar Al-Quran itu, dalam majlis itu kita lihat berapa tertibnya jin-jin ini. Mereka menegur kawan-kawan dia. Diam, mari kita dengar, fokus pada Al-Quran ni. Begitulah keadaannya. Jadi ini Al-Quran cerita begitu keadaannya. Kemudian mereka ini setelah balik kepada kaum, mereka berdakwah pula. Mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dari Al-Quran tadi. Mereka berdakwah mengajak kaumnya supaya beriman. Jadi balik dia cerita. Dulu, ingat ya. Mereka juga mengetahui tentang kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu disebut ini. Bahawa Al-Quran ini kitab yang diturunkan sesudah Nabi Musa. Maknanya, sebahagian jin ini, dan kita kena lihat ya, dari satu sudut bahawa jin ini usianya panjang-panjang tuan-tuan perempuan. Bukan bagai kita 100 tahun, tidak. Usia mereka ada yang sampai ribuan tahun. Jadi mungkin sebahagian tu bapa mereka, nenek mereka mungkin hidup di zaman Nabi Musa. Jadi sebab tu mereka tahu bahawa tentang kitab ini. Ya. Sebab tu disebut bahawa kitab ini, Al-Quran yang mereka dengar ini diturunkan setelah Nabi Musa. Dan membenarkan apa yang dahulu. Ya. Kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh kitab-kitab dahulu. Dan Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang lurus. Cuma dalam ayat ini disebut tariq. Biasa kita dalam Al-Quran disebut surat. Tetapi benda yang samalah tariq dan surat tadi. Ya. Mana yang lurus, tariqin mustaqimin. Dia ayat tu dipakai begitu. Maka mereka mengajak, ya qaumina, ya qaumana, mana seruan, wahai kaumku, ajibu da'i Allah wa aminu bih. Maka marilah kita semua menyambut seruan ini, seruan dakwah Nabi tadi, dan mari kita beriman. Disebut tu, yaghfir lakum min zunubikum. Dengan berimannya kita ni, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wa yujirkum min azabin alim. Dan Allah selamatkan kita daripada azab yang pedih. Kemudian disebut pula, siapa yang tidak merespon ataupun menerima seruan ini, maka tidaklah mereka nanti di bumi tak dapat satu pertolongan pun. Tak ada orang yang akan menolong mereka. Maka mereka akan jadi orang-orang yang sesat. Hebat tuan-tuan perempuan dakwah jin. Sama macam kita juga. Mereka juga berdakwah kepada kaumnya, mengajak beriman kepada Allah, kepada Rasul. Tuan-tuan perempuan. Jadi ayat ni walaupun tidaklah dengan begitu terperinci menceritakan. Jadi kita faham bahawa makhluk yang nama jin ni mereka hidup seperti kita beriman. Bila beriman, maka mereka berhidup ada peraturan. Dan kadang orang bertanya, di mana mereka belajar? Jadi ingat tuan-tuan perempuan, mereka belajar seperti kita. Kadang mereka menghadiri majlis ilmu yang manusia belajar. Mereka datang menumpang belajar dengan kita. Ya? Cuma kita tak dapat melihat mereka itu. Ketika kita bersolat di dalam masjid surau, mereka juga ada bersama kita. Tapi kita tidak nampak. Sama juga seperti para malaikat. Di dalam majlis ilmu yang dikatakan berapa ramai malaikat turun untuk merahmati orang yang belajar. Kita tidak nampak tuan-tuan perempuan. Tapi tidak nampak bukan bermakna benda itu tidak wujud. Sebab itu ini yang dinamakan kita kena percaya, yakin. Kenapa kita yakin? Sebab Al-Quran ceritakan. Bukan cerita dongengan. Seperti mana kita mendengar cerita-cerita hantu, tahyul, toyol dan sebagainya dalam versi masyarakat Melayu. Bukan. Itu berbeza tuan-tuan perempuan. Sedangkan Quran cerita ini, itulah fakta. Jadi jin adalah makhluk yang hidup bersama kita tuan-tuan perempuan. Yang ini Quran mencerita tentang jin-jin yang beriman. Sedangkan dulu dalam kuliah kita surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dulu, dalam buku 7 ayat, saya mencerita dengan detail tentang jin-jin jahat, iaitulah syaitan yang Allah ajar kita supaya berlindung diri kepadanya daripada jin-jin jahat syaitan tadi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Jadi ingat tuan-tuan dan puan, syaitan-syaitan jahat tadi adalah dari kelompok jin, tapi jin-jin yang kafir. Jadi ingat tuan-tuan dan puan ya. Jadi kedudukan jin sama seperti kita juga. Pembahagian dia kalau nanti nak dibahagikan, makna jin tu pun ada dua kelompok. Satu kelompok jin beriman, satu lagi kelompok jin yang kafir kepada Allah. Jadi mereka ini juga sama seperti manusia ketika dibangkitkan semula di fasa keempat kehidupan perjalanan jauh kita tadi. Kita hidup semula, berpisahlah dua golongan ni. Golongan jin yang baik akan masuk ke jannah. Golongan jin yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Sama. Dan tuan-tuan perempuan, mari kita melihat satu lagi ayat. Surah 6 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami menjadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu aduan, musuh. Siapa musuh tu? Syayatinal ins wal jin, iaitulah syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Siapa musuh nabi tadi? Syayatinal insi wal jinni, iaitulah syaitan. Syaitan tu kena ingat tuan-tuan perempuan, dia merujuk kepada dua golongan. Ada syaitan dari manusia, ada syaitan daripada jin. Ya, jadi kena faham baik-baik. Sebab kalimah syaitan itu adalah sifat kejahatan yang mungkin ada pada manusia dan ada pada jin. Jadi bila disebut syaitan tu belum tentu. Mungkin syaitan manusia dan mungkin syaitan jin. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa setiap nabi itu ada musuh mereka. Jadi musuh mereka adalah syaitan, iaitu syaitan jin dan syaitan manusia. Kemudian kedua mereka, yuhi ba'duhum ila ba'. Dua-dua jenis syaitan ini saling membisikkan kepada setengah yang lain dengan kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdayakan. Itulah sifat syaitan ini, mereka saling bekerjasama. Syaitan jin dengan syaitan manusia kerjasama. Nak lawan kebenaran Allah yang dibawa oleh para nabi tadi. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Oleh itu biarkanlah dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adakan dari perbuatan kufur dan dusta itu. Fazarhum wa ma yaftarun. Allah kata kalau Allah kehendaki, mereka tak boleh buat apa-apa. Tetapi Allah telah menjadikan itu takdir kepada kita manusia bahawa akan ada musuh kita dari kalangan, iaitulah syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Jadi mereka ini akan menentang kita, mengganggu kita. Itulah takdir Allah. Jadi kena ingat Allah sebut ni, Allah kalau Allah tak nak, Allah tak mau bagi mereka tu melakukan sesuatu, boleh, tak ada masalah kepada Allah. Tetapi takdirnya Allah menetapkan sedemikian. Macam kita lah dalam hidup. Kalaulah, ni kalau cerita kalau kalaulah tak ada syaitan-syaitan jahat, manusia ni baik semua kan. Itulah logik akal kita. Tetapi itu tidak terjadi tuan-tuan perempuan. Allah menghendaki yang lain. Jadi takdir Allah itu, Allah turunkan iblis yang jahat tu bersama-sama manusia duduk di bumi ini tujuan untuk menguji manusia. Itu kita melihat dari sudut yang positif yang Allah sebut dalam Quran. Allah kata syaitan, iblis dan sekutu-sekutunya syaitan-syaitan jahat itu menjadi musuh kepada kamu. Dan itulah ujian Allah.
yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dengan adanya syaitan dan jin-jin jahat, syaitan daripada jin-jin jahat tadi dan manusia yang jahat juga, mereka ini merupakan musuh kepada kita orang-orang beriman. Terjadinya demikian itu tujuannya kenapa? Allah nak uji kita. Siapakah kita ni yang terbaik amalan? Kalau tak adalah syaitan ni sebagai musuh kita, nak uji manusia bagaimana? Itulah caranya. Allah takdirkan sedemikian. Oleh itu kita orang beriman ni kita terima, kita redha dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi para nabi menghadapi musuh. Jadi yang disebut tadi, Allah sebut dalam ayat tadi, nabi pun lagi hebat musuhnya. Jadi kita ni Allah uji dengan syaitan-syaitan jahat yang mengganggu kita. Tapi para nabi ni lagi dahsyat, ujian mereka lebih besar daripada kita. Mari kita baca ayat surah A'raf ayat 16 hingga 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال, telah berkatalah iblis, oleh kerana engkau wahai Rabb menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat di mana sahaja mereka berada, menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka serta dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat ini tentang apa tuan-tuan dan puan? Tentang sumpahan iblis. InsyaAllah saya dah siapkan dah satu manuskrip buku, tajuknya Sumpahan Iblis. Dalam masa terdekat insya-Allah, sekarang dalam proses nak cetak. Jadi saya mengupas tentang musuh manusia ini yang namanya iblis dan tentera-tenteranya dari syaitan, la'anatullah. Jadi sumpahan iblis ini ketika Allah melaknat dia kerana dia menderhaka, tak mau bersujud kepada Adam. Allah murka, Allah menyebut dia karena dia aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sungguhnya iblis itu dari kalangan orang yang kafir. Marah iblis ni apa, dia tak boleh terima. Tapi dia melakukannya. Dia bersumpah. Sumpahan iblis itu apa? Dia nak menyesatkan manusia ini dari jalan Allah yang lurus. Ingat tuan-tuan dan puan, itulah sumpahan iblis, bahawa dia berazam, bertekad untuk menyesatkan manusia ini dari jalan Allah yang lurus. Allah bagi kita surat al-mustaqim. Islam itu sebagai surat al-mustaqim. Tapi syaitan nak mengelincirkan kita dari jalan Islam itu. Itu disebut. Sebab itu kita kena berawas dan sentiasa ingat sumpahan iblis ini. Kenapa kita perlu ingat? Kerana dia akan menyadarkan kita supaya kita sentiasa berhati-hati. Sentiasa mengawasi diri kita. Beringat-ingat. Kerana musuh satu ni kita tak nampak, tuan-tuan puan-puan. Sedangkan syaitan dari kalangan manusia pun kadang-kadang kita tidak. Walaupun kita dapat melihat mereka, kita tak sedar bahawa sebenarnya mereka membawa elemen syaitan. Itu manusia yang kita boleh lihat, kita boleh sentuh. Tetapi ini kan syaitan dari kalangan jin yang kita tak nampak. Sedangkan mereka itu memang berniat jahat untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah yang lurus. Ingat tuan-tuan dan puan, kita ni setiap hari, kita dah baca dah habis dah surah Al-Fatihah ayat buku 7 ayat. Kita faham setiap hari kita mengulang-ulangi doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berkali-kali kita ulang-ulang terus menerus hingga ke akhir hayat kita. Kita berdoa.
mohon kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Sedangkan iblis bersumpah untuk menggelincirkan kita dari jalan itu. Bayangkan tuan-tuan perempuan. Hebat atau tidak peperangan yang diisytiharkan oleh iblis kepada kita manusia. Dan Allah hendak mengingatkan kita tentang hal ini supaya kita jangan mudah diperdaya oleh iblis dan syaitan. Kerana mereka adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kamu syaitan itu musuh kamu yang jelas nyata. Apa tidak jelas lagi? Mereka bersumpah, iblis bersumpah akan menyesatkan kita semua manusia ini dari jalan yang lurus. Kemudian bukan itu sahaja, tetapi dia berazam untuk menyesatkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maknanya sekeliling kita ni dia attack. Serangan syaitan itu dari semua sudut. Depan, belakang, kanan, kiri. Bayangkanlah. Sayangnya kita tak nampak tuan-tuan perempuan. Tetapi mereka terus bekerja, berusaha untuk menyesatkan diri kita, melalaikan kita, melekakan kita daripada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kerja syaitan. Walaupun begitu, Allah menyebut ada golongan-golongan yang syaitan tak akan berjaya menyesatkan mereka. Kita baca dari surah An-Nahl ayat 99, surah 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia, iblis itu, tidak mempunyai sebarang pengaruh ke atas orang-orang yang beriman dan yang berserah diri, bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi dikecualikan, maknanya bukan mudahlah. Itu sumpahan iblis. Dan sumpahan dia tidak semesti dia dah dapat buat. Allah jaga kita orang yang beriman ni tuan-tuan perempuan. Sebab itu disebut dalam ayat ini, iblis syaitan tak akan berkuasa, tak akan mampu mempengaruhi orang-orang yang ciri pertama beriman. Yang kedua bersifat tawakal. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah sebut pula, siapa pula golongan-golongan yang mudah dipengaruhi, dikalahkan oleh syaitan. Kita baca surah 16 juga ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia pemimpin mereka dan orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah. Dua golongan ini. Siapa yang ikut syaitan, mudahlah dikalahkan oleh iblis dan syaitan-syaitan dia. Dan satu lagi, mereka yang menyekutukan Allah. Ambil syaitan jadi sekutu-sekutunya. Atau ambil berhala sebagai jadi sekutu Allah itu. Mereka inilah yang mudah dan dapat dikuasai oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin. Dan juga syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Ingat baik-baik tuan-tuan perempuan. Allah mengingatkan kita supaya menjauhi syaitan kerana mereka adalah musuh kepada manusia. Jadi kalimah musuh ini banyak kali disebut oleh Al-Quran, tuan-tuan perempuan. Ya? Bermaknanya peringatan yang sangat penting kepada kita. Allah sering mengingatkan kita bahawa syaitan itu musuh. Mari kita baca salah satu ayatnya dalam surah 18
Surah 18, surah Al-Kahfi, ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qulna al-malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika mana kami telah berkata kepada para malaikat, bersujudlah kamu semuanya kepada Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis itu dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Maka dia telah fasik, menderhaka daripada perintah Rabbnya. Afatattakhidunahu. Oleh itu patutkah kamu nak menjadikan iblis itu dan keturunannya dari jin-jin jahat itu sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku? Allah bertanya. Sedangkan mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim. Pengganti yang mereka pilih itu. Jadi Allah dah mengingatkan kita dah. Dalam ayat lain Allah mengingat bagaimana iblis menghasut Nabi Adam AS sehingga melanggar perintah Allah. Kemudian sampai di bumi. Terus iblis dan syaitan jahat menghasut. Kita lihat bagaimana yang terjadi kepada dua orang anak Nabi Adam yang saya cerita di awal-awal kuliah dulu. Qabil membunuh adiknya kerana syaitan menghasut. Jadi Allah menyebut itu bahawa syaitan ni musuh kamu wahai manusia. Dan Allah mengulang balik bahawa iblis itu fasik, menderhaka kepada perintah Allah sebagai Rabb. Maka apakah patut kamu mengambilnya? Afatattakhizunahu, mengambilnya. Ambil siapa? Ambil iblis, ambil jin syaitan itu sebagai apa? Pemimpin, penolong, pelindung. Dan zuriat-zuriatnya, aulia sebagai pelindung-pelindung. Kan ramai orang kafir ni ambil syaitan tu. Sebab tu mereka melindung diri kepada syaitan. Orang-orang yang percaya kepada kuasa syaitan ini, mereka membuat sembelihan, saji kepada syaitan dan sebagainya. Itu maksud perlindungan diri itu. Sedangkan Allah mengingatkan bahawa bagi kamu syaitan itu aduun, musuh. Itulah peringatan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu dulu kuliah kita pada pagi ini. Saya akan membuat catatan ayat-ayat yang kita tadabbur pada pagi ini, ya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah ayat-ayat yang kita tadabburkan pada pagi ini. Sila catat dan ulang kaji semula supaya dapat memahami kuliah kita di masa akan datang. Sekadar itu dulu, insya-Allah bertemu lagi kita di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.